Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa sekali lagi dalam majlis ilmu sambungan pengajian sejarah Khulafa Ar-Rashidin siri yang ke-21, yang mana kita telah pun berhenti untuk tempoh masa yang lama. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kesempatan untuk mula balik hari ini, dan mudah-mudahan ini satu permulaan yang lepas ni kita boleh berterusan lah dengan kadar yang lebih rapat di antara dua kuliah, supaya dalam sedikit masa lagi kita dapat habiskan buku yang kita dah mula study ni. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ikut kuliah ni, sama ada sahabat-sahabat di Qatar ataupun sahabat-sahabat di Malaysia yang dah pun waktu tengah malam. Hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan ekspedisi ketenteraan yang dijalankan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ada beberapa siri lagi sebelum kita berpindah kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Saya nak cerita sikit sebelum kita mula kelas hari ni. Sebelum masuk tajuk ni, saya nak kongsi, sekadar nak kongsi sedikit. Beberapa minggu lepas, 2 ataupun 3 minggu lepas, ini nak menunjukkan ada kena-mengena dengan sirah juga. Nanti kita akan cerita apa kaitan dia. 2-3 minggu lepas, masa solat Jumaat, saya pergi solat Jumaat. Masa tu saya ingat khatib ketika membaca khutbah ataupun ketika berkhutbah, dia berkhutbah tentang kepentingan menjaga hubungan baik sesama adik-beradik. Khatib tu cerita tentang bagaimana agama ni menganjurkan orang untuk menyayangi, untuk meletakkan kedudukan yang istimewa untuk adik-beradik masing-masing. Masa khatib tu cerita, dia membawakan satu kisah yang sedih, yang orang dengar sedih. Saya ingat khatib tu menangis. Masa dia bacakan satu cerita tu, dia menangis. Dan beberapa orang di masjid sayulah suasana masjid pada ketika tu sebab dia bacakan cerita sedih. Dan saya tengok kiri kanan, masa dia bacakan kisah tu, ramailah juga orang yang menzahirkan kesedihan, yang macam menangis, yang terharu dan sebagainya. Tapi bila saya dengar cerita yang khatib tu sebut, saya tersenyum seorang-seorang masa tu. Ni saya nak cerita pasal apa. Sebab saya melihat cerita tu daripada dimensi yang berbeza. Tapi khatib tu cerita daripada dimensi yang berbeza. Cerita yang sama, hadis yang sama. Ini yang saya nak kongsi. Yang menariknya ni, satu cerita, tapi boleh dilihat daripada dimensi yang berbeza-beza. Baik. Khatib di atas mimbar tu, ketika dia berkhutbah tentang pentingnya menjaga hubungan sesama adik-beradik, antara yang dia sebutkan, sana, antara yang disebutkan oleh khatib tu, dia kata satu pengorbanan besar telah dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang duduk dekat Zoom ni, nanti boleh on mikrofon. Saya nak minta komen tengok. Tuan-tuan boleh tengok komen dua versi cerita yang berbeza. Nanti kita cerita lepas ni. Dia kata salah satu sahabat yang telah berkorban kerana adik-beradik dia adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia buat cerita tu nampak sedih. Memang cara penceritaan dia tu sangat sedih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah mengorbankan kesenangan dia, kebahagiaan dia, hidup dia semata-mata untuk adik-beradik dia yang lain. Kerana bapa kepada Jabir telah pun meninggal dunia dalam perang. Bapa dia pergi perang dan meninggal dunia, meninggalkan anak-anak kecil perempuan, banyak anak kecil perempuan untuk dijaga oleh Jabir. Jadi nak menunjukkan betapa Jabir ni seorang yang bertanggungjawab. Dia mengorbankan hidup dia untuk adik-adik dia. Dia berkahwin dengan seorang janda. Dia memilih untuk kahwin dengan seorang janda, bukan dengan anak dara, bukan untuk dia berseronok, tetapi dia berkahwin dengan janda tu semata-mata untuk ada orang boleh menjaga adik-adik dia. Ini pengorbanan besar yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia,
atazawwajuha bikran aw sayyiban, bila dia kata dia kahwin, Nabi tanya, engkau berkahwin dengan anak dara ataupun dengan janda? Kata Jabir radhiyallahu anhu, aku berkahwin dengan janda. Maka Nabi SAW tanya kepada dia, pasal apa tak kahwin dengan anak dara? Tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau boleh bergembira dengan dia, dia boleh bergembira dengan kau sebab dia tak ada kenangan suami dia terdahulu. Kata Jabir kepada Rasul SAW, sebab ayah aku meninggalkan anak yang kecil, maka aku mengambil tanggungjawab ni untuk menjaga anak-anak kecil. Tak apalah, aku korbankan kebahagiaan aku kahwin dengan orang yang dia pun dah berumur, dia pun dah ada anak, supaya dia boleh tolong aku untuk jaga adik-beradik. Perkahwinan yang sepatutnya untuk seseorang tu bergembira, tapi sampai ke tahap itu, Jabir radhiyallahu anhu berkorban untuk adik-adik dia. Dia sanggup berkahwin semata-mata untuk mencari seseorang yang boleh menjaga adik-adik perempuan dia yang masih kecil. Ini pengorbanan. Ini satu kisah yang menuntut pengorbanan yang besar. Khatib tu cerita. Saya tak pandai buat cerita sedih. Tapi bila khatib tu cerita, nada penceritaan dia sedih. Dan ramai orang dalam masjid pada ketika itu, mereka pun sedih lah dengar cerita tu. Tapi bila saya dengar cerita ni, saya jadi senyum. Jadi saya nak cerita pasal apa saya senyum. Sebelum nak cerita pasal apa senyum, kalau tuan-tuan ni duduk dekat Zoom ni kan, tuan-tuan agak-agak kan, cerita ni cerita sedih ke, cerita seronok ke, cerita apa? Gambaran cerita ni. Hari ni kita kongsi cakap. Siapa ada idea tolong lontarkan. Tuan-tuan agak-agak cerita ni macam mana? Cerita ni datang dalam hadis yang sahih. Okay? Bukan hadis palsu, ada dalam sahih Muslim. Konteks cerita ni, sedih ke, seronok ke, pengorbanan ke, apa? Apa cerita? Apa di sebalik hadis ni? Kan tak ada siapa nak cakap. Tak ada siapa? Tak ada siapa, tak best lah. Cerita dulu, Ustaz. Tak, tu cerita dia yang tadi tu lah. Oh, cerita dia sikit itu je. Cerita dia itu je. Yang cerita khatib tu sedih lah. Cuma saya buat cerita tak jadi sedih. Saya tak pandai nak buat cerita sedih. Tapi konteks dia tu macam mana? Cerita dia ni. Apa yang nak digambarkan di sebalik cerita ni? Mana saya punya mouse ni? Dia cari orang yang berpengalaman, Ustaz. Dia cari orang yang berpengalaman. Dia sendiri tu, dia seronok ke ataupun dia berkorban? Macam mana cerita dia? Pada sudut Jabir bin Abdullah sendiri. Dia seronok ke dia berkorban? Berkorban, Ustaz, berkorban. Korban. Cantik. Cerita dia berkorban. Baik. Ini yang membuatkan saya tersenyum ketika khatib tu baca kisah ini. Sebab saya pernah cerita kisah ini kepada tuan-tuan yang ikut cerita sirah dulu. Kita dah sebut kalau tuan-tuan masih ingat. Apabila saya ceritakan cerita ini, gambarannya berbeza. Gambarannya bukan tentang kesedihan, tapi gambarannya adalah tentang seseorang buat pilihan yang dia rasa bergembira dengan pilihan itu. Saya nak bawa dimensi kedua ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, satu ketika Jabir radhiyallahu anhu dan juga Nabi SAW bersama dengan rombongan balik daripada perang. Jabir menunggang unta, Nabi pun menunggang unta. Kata sebahagian riwayat balik daripada pembukaan kota Mekah. Maksudnya ramailah, beribu orang balik daripada perang tengah tunggang unta. Jabir radhiyallahu anhu, dia cepat-cepat nak balik. Maka dia terus sampai unta dia dan dia bergerak nak balik. Dia awal daripada orang lain tengah siap-siap, dia terus angkat barang dia, naik atas unta, dia jalan nak balik. Dia bergerak. Tapi unta Jabir ni adalah unta yang lembek lah, yang tak larat, jalan pelan je. Apabila dia mula memacu unta dia jalan daripada Mekah nak balik ke Madinah, dia dengar daripada belakang ada orang yang pegang tongkat dan dengan tongkat itu pukul belakang unta dia. Dan bila unta Jabir kena pukul, unta dia jadi kuat. Dia jadi kuat dan dia berjalan dengan laju. Jabir radhiyallahu anhu, dia toleh ke belakang, tengok siapa yang pukul unta aku. Kata Jabir radhiyallahu anhu, apabila unta aku kena pukul, dia jalan laju, lebih laju daripada unta-unta lain. Asalnya unta dia ni unta yang tak larat, yang pelan, slow je. Tapi kena pukul sekali, jalan laju. Jabir toleh ke belakang. Siapa yang pukul unta aku ni? Maka dia lihat di belakang adalah Nabi SAW.
Nabi SAW tanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, lima tasta'jil? Yang berebut nak balik cepat-cepat ni nak pergi mana? Kira macam itulah cerita dia. Nak balik laju pasal apa? Orang lain pelan-pelan angkat barang, letak atas unta baru jalan. Awak yang cepat sangat terus jalan dengan unta. Kata Jabir, ya Rasulullah, ana hadithu ahdil bil urs. Ya Rasulullah, aku orang baru kahwin. Kahwin, datang seruan jihad, aku pun datang untuk jihad. Pergi perang, dah habis perang, nak balik rumah sebab baru kahwin. Tak sabar nak balik dah. Baru sangat kahwin. Lalu Nabi SAW tanya kepada Jabir, kahwin dengan siapa? Atazawwajuha bikran aw thayyiban? Yang hang kahwin ni dengan anak dara ke ataupun dengan janda? Kata Jabir radhiyallahu anhu, bal thayyiban. Wahai Rasulullah, aku kahwin dengan seorang janda. Lalu Nabi SAW pun tanya lagi kepada Jabir, kenapa tak kahwin dengan perempuan yang belum kahwin? Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Dalam riwayat disebut tudhikuha wa tudhikuka. Engkau boleh buat dia gelak, dia pun boleh buat engkau gelak. Sama-sama experience benda baru. Dia pun belum pernah kahwin, engkau pun belum pernah kahwin. Sama-sama berseronok. Nabi tanya dekat Jabir, pasal apa yang tak kahwin dengan anak dara? Sama-sama muda, sama-sama seronok, boleh explore benda-benda baru sama-sama hubungan ni. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ustushhida abi ataupun halaka abi, mata abi. Dalam riwayat disebutkan, wahai Rasulullah, bapa aku ni pergi perang. Abdullah dia pergi perang, bila pergi perang dia pun wafat dalam perang. Saya tak bawa cerita ni daripada dimensi sedih sebab bapa dia tu dah meninggal lama dah, syahid lama dah. Kita akan sedih kalau orang baru meninggal keluarga kita kan, beberapa hari, beberapa minggu. Kalau orang tanya, kita akan masih lagi teringat-ingat akan kesedihan. Tapi bapa dia ni dah meninggal lama dah dalam perang. Jabir kata, ya Rasulullah, yang ni semua bapa aku Abdullah punya pasal. Dia pergi perang, bukan dia punya pasal. Ni nak cerita apa yang berlaku. Dia pergi perang, lalu dia mati syahid. Apabila dia mati syahid, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masukkan dia dalam syurga. InsyaAllah selamatlah dia dalam syurga. Itu kira maksud dia ustushhidah. Dia mati syahid, dia duduk dalam syurga selamat. Tapi yang dia tinggal kat aku, dia tinggal banyak anak-anak kecil perempuan, aku yang nak kena jaga. Jadi, kalau aku kahwin dengan anak dara, samalah dia macam adik-beradik yang duk ada ni. La taqumu bihinna, la tu'addibuhunna. Nak ajak mereka pun tak boleh, nak uruskan mereka pun tak boleh. Jadi sebab itulah wahai Rasulullah, aku pun kahwin dengan seorang janda yang dia pernah kahwin dan pernah jaga budak kecil agar dia ni boleh tolong aku untuk nak didik budak-budak ni dan juga menyelesaikan urusan budak-budak ini. Lalu Nabi SAW pun puji Jabir, bagus, pilihan yang dia buat ni bagus, balik sampai ke Madinah. Apabila sampai di Madinah, Jabir nak balik rumah. Dia kan baru kahwin kan, dia nak balik rumah. Nabi SAW kata, nanti dulu. Jangan berebut nak balik. Tahu hang baru kahwin? Nanti dulu. Tunggu sampai lepas Isyak. Supaya perempuan-perempuan di rumah, mereka dapat dengar khabar. Tentera dah balik daripada Mekah. Mereka di masjid. Mereka menunaikan solat. Itu kebiasaan Nabi SAW. Bila balik Nabi pergi ke masjid, maka orang-orang perempuan ni boleh dapat khabar dan dengar. Tentera dah balik. Mereka dah sampai di Madinah. Mereka boleh bersiap. Uruskan rambut mereka, bersihkan badan mereka sebelum suami-suami mereka datang ke rumah. Jadi cerita Jabir ni bila dia sampai ke Madinah, Nabi SAW pesan kat dia sekali lagi. Tadi masa mula bertolak, Nabi tanya kat dia, hang berebut nak pergi mana? Habis dah cerita. Sampai di Madinah, Nabi SAW bagi tahu kat Jabir lagi, tunggu, jangan balik rumah. Nanti lepas Isyak, bagi ruang sikit perempuan bersiap, baru balik ke rumah. Ini cerita saya. Bila kita cerita, gambaran yang saya nampak daripada hadis tu, ini bukan cerita sedih. Ini cerita di antara dua orang, iaitu Nabi SAW dan Jabir radhiyallahu anhu, yang kedua-duanya sekadar menceritakan logik di sebalik tindakan yang sepatutnya mereka buat. Macam orang sembang biasa. Nabi SAW kata kat dia, kalau kahwin, alang-alang kahwin, pasal apa tak kahwin dengan anak dara? Jabir pula kata, masalah aku tak kahwin dengan anak dara ni, bapa aku pergi tinggal anak-anak kecil banyak, aku nak kena jaga. Nampak tak cerita dia? Cuma yang saya nampak ni, tak tahu tuan-tuan nampak tak apa yang saya nampak ni? Nampak tak macam mana satu kisah yang sama, satu hadis yang sama,
Tapi apabila diceritakan dengan dua cara yang berbeza, dia memberi dua gambaran yang berbeza. Satu cara cerita boleh Dia membuatkan tarik. semua orang dengar boleh gelak. Boleh rasa, oh ini gambaran kehidupan yang biasa. Tapi satu orang lagi cerita, orang yang dengar boleh menangis. Orang dengar, orang kata, Masya Allah, ini satu jenis pengorbanan yang besar yang jarang-jarang orang boleh buat sepertinya. Jadi, cuma kesimpulan yang saya nak cerita ni daripada cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan juga perkahwinan dia dan sebagainya. Apabila kita banyak mendengar kan, kita banyak mendengar daripada orang yang berbeza, kita banyak membaca daripada sumber yang berbeza, dalam mengaji sirah ataupun sejarah, dia menjadikan kita mampu untuk tengok dimensi-dimensi yang berbeza. Untuk tengok satu cerita daripada sudut-sudut yang berbeza. Ini penting. Kerana di sebalik mengaji sirah, kita nak keluarkan hikmah. Kita nak keluarkan pengajaran daripada sirah itu. Dan pengajaran ni, kita nak tampalkan pengajaran tu dengan situasi-situasi yang berbeza dalam hidup kita, kan? Situasi baru yang berbeza. Dari mana nak dapat pengajaran tu? Dengan mengetahui segenap penjuru sirah dan juga sejarah. Supaya sirah dan sejarah itu boleh diolah, fakta dia sama juga, tapi boleh diolah dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Itu sebagai mukaddimah sedikit. Sebab lama tak cerita sirah. Kalau sedih orang senang nak tarik orang nak ni kot, nak dengar. Macam mana kalau sini? Kalau Buat sedih movie. senang orang nak dengar kot. Kalau cerita sedih senang nak tarik orang tu dengar lah. Ya. Mungkin tu. Mungkin yalah, sejarah pun mungkin kena buat macam tu juga, gambaran. Tapi itulah, kalau dibuat gambaran dalam bentuk seni, akhirnya siapa yang melukis seni tu, gambaran dia lah yang dianggap betul. Walaupun cerita ni boleh dilihat daripada sudut-sudut yang lain-lain kan. Ala kulli hal, itu satu perkara menarik lah yang kita nampak apabila kita membaca sirah dan mendengar daripada gambaran-gambaran yang berbeza. Baik, hari ni kita sambung. Sambung kita punya pengajian berkaitan dengan penaklukan kota-kota Parsi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kali terakhir kita baca bab ni, kita cerita tentang Qadisiyah, perang Qadisiyah dan pembukaan beberapa kota di kawasan Iraq setelah Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga arahan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita boleh sambung sikit muka surat 363 di mana Imam Ibnu Katsir menyambung ceritanya berkaitan dengan penaklukan beberapa kota-kota lain setelah pembukaan Qadisiyah. Di antaranya Al-Ahwaz. Al-Ahwaz ketika itu jauh sikit daripada Qadisiyah, dipimpin oleh Hurmuzan. Hurmuzan seorang lelaki yang merupakan pemimpin Parsi. Dia lari daripada Qadisiyah, dia berjaya selamatkan diri daripada Qadisiyah dan dia pergi ke tempat yang namanya Ahwaz. Ni saya nak cerita, nanti kita akan panjangkan lah lagi cerita tentang dia. Dia pergi tinggal di Ahwaz dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menghantar Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan untuk pergi ke tempat ni, ke Ahwaz dan mengalahkan mereka. Apabila mereka sampai di Ahwaz, Hurmuzan dia dapati yang mereka tak mampu nak lawan dan dia tawarkan untuk bayar jizyah. Bayar jizyah kepada tentera Islam, lalu mereka pun duduk dan hidup di bawah taklukan negara Islam. Dan ini dipersetujui oleh Utbah bin Ghazwan. Utbah setuju, balik bagi tahu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kutip jizyah untuk bawa balik kepada Umar Al-Khattab. Dan antara peristiwa menarik juga yang berlaku di Ahwaz, rombongan yang hantar harta balik kepada Umar, di antara mereka ada Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais seorang tabi'i, dia antara salah seorang yang join mereka pergi balik ke Madinah jumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Ahnaf bin Qais dikenali dalam kalangan masyarakat jahiliyah sebagai seorang yang bijak. Dia sangat bijak berkata-kata, cakap dia bagus. Dia masuk Islam, diriwayatkan dia masuk Islam di zaman Nabi SAW, tapi Al-Ahnaf tak pernah jumpa Nabi SAW. Dan dia pergi ke Madinah di zaman Umar Al-Khattab. Bila sampai ke Madinah,
Al-Ahnaf ibn Qais, di antara sumbangan dia, dia bercakap dengan Umar Al-Khattab, dia antara orang yang menasihatkan Umar untuk meluaskan taklukan di wilayah-wilayah Parsi. Ini tidak dilakukan oleh Abu Bakar ataupun Nabi SAW terdahulu. Perang Abu Bakar lebih kepada lawan orang murtad dan juga untuk kawal strategik supaya orang tak serang Madinah dari mana-mana arah. Al-Ahnaf ibn Qais mencadangkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu agar mereka ubah cara peperangan. Luaskan penguasaan seluas mungkin di timur, di kawasan Iraq, Iran dan sebagainya, menghilangkan terus penguasaan Parsi. Umar Al-Khattab bersetuju dengan cadangan Al-Ahnaf bin Qais dan atas dasar itulah, lepas ni kita akan baca lagi beberapa percubaan daripada Umar Al-Khattab menghantar tentera untuk meluaskan penguasaan di timur pada ketika itu. Al-Ahnaf bin Qais datang apabila tentera Islam menakluk Ahwas ataupun Ahwas berdamai dengan tentera Islam. Antara kehebatan dia juga, Al-Ahnaf bin Qais ni hidup dia lama sampai zaman Ali radhiyallahu anhu, dia masih hidup dalam perang Siffin, dia join Ali radhiyallahu anhu. Kemudian apabila habis perang, Muawiyah menghormati dia juga. Al-Ahnaf dihormati, Umar hormati dia, Muawiyah juga hormati dia. Adalah dalam riwayat disebutkan sekali-sekala Muawiyah kutuk dia sebab dia join Ali. Kata kat dia, ya Hanaf, panggil dia dengan panggilan ni dia tak suka. Itu dia jawab, ya Muawiyah. Maksud tu Muawiyah ketika itu Amirul Mukminin. Dia kata, ya Muawiyah, panggil nama, tak panggil Amirul Mukminin. Muawiyah kata, orang kata hang ni orang yang di antara orang yang sangat dihormati, di antara orang yang bijak. Kenapa cepat marah? Pasal apa cepat koyak? Orang kata bijak. Kata Al-Ahnaf, bijak juga, tapi jangan panggil dengan gelaran yang tak baik. Lalu Muawiyah pun diam. Orang tanya Muawiyah, apa masalah Al-Ahnaf? Dahsyat dia, boleh berhujah dengan Amirul Mukminin. Kata Muawiyah, Al-Ahnaf kalau dia kata apa-apa, Bani Tamim akan bersama dengan dia dan akan ikut dia, apa sahaja perkataan dia, sebab dia orang yang bijak. Jadi dalam perang Ahwas, Al-Ahnaf bin Qais bersama-sama mengikuti rombongan balik ke Madinah, berjumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang berlaku. Tapi Hurmuzan awalnya daripada dia adalah tentera Rustum ketika Qadisiyah. Dia selamat lari. Sampai di Ahwas, dia beritahu kepada panglima Islam di situ, Utbah bin Ghazwan, aku nak berdamai. Dia berdamai. Tapi dalam masa yang sama, dia kumpul tentera untuk menyerang semula tentera Islam. Kemudian dia pergi ke Tustar, tempat lain bernama yang dipanggil Tustar, dan di situ dia mengumpul ketenteraan dan kekuatan sekali lagi untuk menyerang orang Islam. Apabila tentera Islam sampai di Tustar, membuka Tustar pula, sekali lagi Hurmuzan buat tipu daya kepada mereka, aku boleh damaikan negeri ini, aku boleh tak buat dah apa-apa tindakan ketenteraan, bayar jizyah. Berkali-kali. Hurmuzan ni tipu panglima Islam berkali-kali. Seterusnya pun dia buat benda yang sama juga. Beritahu kat mereka yang aku akan bayar jizyah, tak ada masalah. Tinggalkan aku, tolong jangan hukum aku dan jangan perang. Dia selamat lagi. Ini perangai jahat dia lah ketika tu. Masa tak kena tangkap, dia kumpulkan kekuatan untuk lawan tentera Islam. Apabila dia ditangkap, Hurmuzan cepat-cepat dia gunakan trik untuk selamatkan diri. Tak apa, aku bayar jizyah, tolong jangan bunuh aku. Trik asal dia. Ni trik-trik awal yang dia guna. Dalam masa yang sama, okay, kalau tuan-tuan tengok muka surat 365. Al-Ala Al-Hadrami. Kalau tuan-tuan masih ingat kan, kita cerita Al-Ala Al-Hadrami adalah sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW utuskan dia ke Bahrain untuk berdakwah di Bahrain, untuk hantar surat kepada Raja Bahrain daripada zaman Nabi SAW lagi, Al-Munzir Ibn Sawi. Nabi hantar Al-Ala Al-Hadrami pergi ke Bahrain, hantar surat dakwah, dan Raja Bahrain, bukan Bahrain baru ni, bukan Raja Bahrain nama orang, Raja betul-betul kat Bahrain dulu tu, Al-Munzir bin Sawi, menerima Islam. Dia menerima dakwah yang diajarkan oleh Al-Ala Al-Hadrami. Dia tinggal di situ. Kemudian setelah Nabi wafat, balik ke Madinah. Kemudian Abu Bakar hantar dia pergi ke Bahrain sekali lagi untuk lawan orang murtad. Di zaman Abu Bakar hantar dia dan juga Abu Hurairah. Abu Hurairah
Jadi Imam Al-Ala Al-Hadrami jadi pemimpin tentera pergi lawan orang murtad. Ketika itu, dia telah menunjukkan ketangkasan yang sangat hebat. Nama dia disebut-sebut. Al-Ala Al-Hadrami. Antara kejayaan paling besar memerangi orang murtad dan juga orang kata karamah yang paling besar berlaku di Bahrain. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah cerita sebelum ni kan, Al-Ala Al-Hadrami dikenali sebagai seorang sahabat yang banyak karamah. Dia ni wali Allah lah kira kita kata. Dia banyak perkara karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada Al-Ala Al-Hadrami. Antaranya, salah satu kita dah cerita dahulu, mereka dalam perjalanan nak pergi ke Bahrain, nak pergi serang orang murtad, akhirnya sampai ke satu tempat untuk mereka bermalam di situ, hilang binatang-binatang tunggangan mereka, hilang. Semua, mereka je turun, kemah, makanan, unta lari, semua unta lari, hilang. Para sahabat pada ketika itu, ataupun tentera yang ikut dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan putus asa. Macam mana kita nak pergi lawan dengan orang murtad? Semua bekalan kita hilang, sampai-sampai di sini, dia ada satu macam punya shot, unta semua lari. Mereka turun-turun, unta lari. Tak sempat nak ikat di kegelapan malam, tengah padang pasir. Kata Al-Ala Al-Hadrami, tak apa. Tinggalkan sahaja. Duduk di sini sampai subuh esok. Subuh, apabila mereka bangun untuk subuh, kata Al-Ala Al-Hadrami, kamu ini berjihad di jalan Allah. Betul. Betul, berjihad di jalan Allah. Berjalan ini betul-betul bukan untuk mencari kesenangan dunia. Memang untuk akhirat. Betul. Ya, untuk akhirat. Kata Al-Ala Al-Hadrami, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengecewakan orang yang berada di jalan ini, di atas tujuan ini. Lalu dia berdoa. Selepas solat subuh, dia pun berdoa. Sehinggalah akhirnya, mereka menjumpa sumber air di situ. Dan apabila ada sumber air, mereka pun minum dan makan. Dan datang semula semua unta-unta mereka makan dan minum di situ. Unta-unta yang lari bawa barang-barang malam tadi, datang semula, berkumpul di tempat air dan mereka ambil. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni salah satu di antara 3 karamah yang aku lihat pada Al-Ala Al-Hadrami. Satu lagi kita dah cerita juga dulu. Ketika mereka nak menyerang tentera musuh di Bahrain, mereka berjalan, ketika itu ada lautan yang menghalang mereka, antara mereka dan juga musuh. Lalu Al-Ala Al-Hadrami, dia masuk dengan unta ataupun kudanya dan juga dia berdoa. Tentera Islam yang di belakang dia juga ikut berdoa. Mereka jalan tanpa, mereka tak basah pun. Hanya sampai di kaki unta sahaja air tu, mereka menyeberangi lautan. Kata Anas bin Malik, ini salah satu juga perkara besar yang berlaku. Antara karamah paling besar yang berlaku di zaman sahabat Nabi SAW adalah karamah ini. Tentera pimpinan Al-Ala Al-Hadrami, mereka menyeberangi lautan dengan unta-unta mereka, hanya basah kaki unta sahaja untuk menyerang musuh. Demikian juga ketika mereka berpatah balik. Ada banyak lagi lah cerita tentang Al-Ala Al-Hadrami ni. Antaranya bila mereka pergi, mereka tak ada makanan, dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang hujan, Allah turunkan hujan kepada mereka. Itu seorang yang penuh dengan karamah. Seorang, kita katakan, sahabat Nabi SAW yang Allah jadikan dia ni doanya mustajab. Keajaiban dilihat oleh orang ramai. Tetapi Al-Ala Al-Hadrami, dia tak seteru, orang kata, tak seteru dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini disebutkan oleh Tabari rahimahullah. Al-Ala Al-Hadrami dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka dua orang kira kepala tak berapa kena. Dua-dua ni panglima, tapi kepala tak berapa kena. Kata Tabari, dalam perlawanan melawan dengan orang murtad, Al-Ala Al-Hadrami telah menjaguhi menjadi pemimpin yang paling disebut-sebut. Tetapi dalam perlawanan untuk meluaskan kuasa mengalahkan Parsi, pada ketika ini, nama yang paling disebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang telah memimpin tentera Islam di Qadisiyah. Sampai mereka pergi ke Baghdad. Mereka menguasai banyak tempat, menguasai Qadisiyah, hebat sangat. Maka Al-Ala Al-Hadrami, dalam kitab-kitab sirah disebutkan, dia buat satu percubaan untuk meluaskan kuasa, untuk menakluk Iran ataupun menakluk Parsi dari arah Bahrain. Bahrain nak menguasai Parsi, kena rentas lautan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu paling tak suka rentas lautan. Umar tak suka bawa tentera rentas lautan. Tak ada keperluan, ikut jalan darat. Sebab laut, Umar tak suka. Nabi SAW tak buat. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak buat. Umar tak suka.
Al-Ala Al-Hadrami, dia confident untuk merentas lautan, dia bawa tentera yang dipimpin oleh dia sendiri di situ dan beberapa orang sahabat untuk menyerang Parsi daripada arah lautan. Tanpa kebenaran daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka pun rentas. Sampai ke satu tempat yang namanya Istakhra, sampai ke Istakhra, tentera Parsi di situ telah menenggelamkan kapal-kapal mereka ataupun sampan mereka ditenggelamkan. Mereka sampai berhenti di situ untuk perang dengan Parsi. Mereka telah ditenggelamkan, sampan mereka tenggelam. Mereka boleh lawan, mengalahkan sebahagian tentera Parsi, tetapi mereka tersangkut. Tak boleh nak balik ke Bahrain. Tak boleh nak pergi ke Basrah. Berhenti di tempat yang namanya Taus. Tempat namanya Taus, sampan telah pun bocor. Tentera tersadai di situ di bawah pimpinan Al-Ala Al-Hadrami. Ada di situ. Apabila berita ini sampai kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar marah sebab sebagaimana kita dah cerita sebelum ini, nyawa setiap tentera pada Umar Al-Khattab lebih bernilai daripada 100,000 dirham. Umar sangat mementingkan nyawa tentera. Jangan letakkan mereka di tempat yang memudaratkan mereka. Jadi bila sampai berita ni kepada Umar, Umar marah. Umar tulis kepada Utbah ibnu Ghazwan di Basrah, hantarlah tentera daripada Basrah pergi ke Taus untuk selamatkan tentera-tentera pimpinan Al-Ala Al-Hadrami. Sebab Al-Ala buat satu keputusan yang salah, tinggalkan Bahrain, kononnya nak membuka sampai ke Basrah, tapi tersangkut di Taus, bersama dengan dia ada tentera. Umar perintahkan Utbah bin Ghazwan daripada Basrah bergerak selamatkan tentera ini di Taus. Jangan biarkan mereka terkepung. Parsi pada ketika itu telah pun berjaya mengepung tentera Islam. Berjaya mengepung di tempatnya Taus. Mereka tak boleh ke mana-mana pun. Jalan tak boleh, tinggal di situ, mati mereka kalau tinggal di situ. Apa pilihan yang Umar radhiyallahu anhu ada? Pilihan yang ada untuk selamatkan tentera-tentera, saki-baki tentera yang ada di situ. Ini pimpinan dia. Kalau dia biarkan mereka, hampa sendiri buat silap, pergi dengan kepimpinan yang salah, hilang terus tentera itu, di tempat lain tentera Islam masih boleh menang, boleh teruskan penguasaan. Tetapi kerana pentingnya nyawa tentera Islam yang keluar, maka Umar mengarahkan Utbah bin Ghazwan daripada Basrah pergi ke Taus, selamatkan mereka. Dan datanglah Utbah bin Ghazwan pergi ke Taus, selamatkan mereka. Setelah mereka diselamatkan, arahan pertama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan karamah, doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepentingan disiplin tentera Islam pada Umar itu lebih penting daripada rekod-rekod baik yang dia pernah ada. Jangan kata Al-Ala Al-Hadrami, Khalid Al-Walid yang Nabi SAW kata Saifullah Al-Maslul pun Umar pecat, apatah lagi Al-Ala Al-Hadrami. Maka Umar buat keputusan untuk pecat Al-Ala. Dahlah pecat dia, hantar dia pergi ke Basrah. Dalam riwayat At-Tabari sebutkan hantar dia pergi untuk report duty kepada orang yang dia tak suka, duduk di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu dia dipecat, dia dengan Abu Hurairah dua-dua orang pergi ke Basrah. Maka dia dihantar pergi. Sebelum sampai ke Basrah, dia meninggal dunia. Kata Anas bin Malik, dia meninggal dunia sebelum sampai ke Basrah. Dalam riwayat lain disebutkan untuk jadi penguasa di Basrah. Tapi pembacaan saya nampak dia dihukum pada ketika itu. Mungkin penilaian At-Tabari paling tepat. Hampir duduk, report duty kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, kata Anas bin Malik, ketika itu tak ada apa-apa di tempat itu, hanya aku duduk jalan dengan dia meninggal dunia, lalu aku tanam dia. Tanam dengan pedang lah. Dengan pedang tu lah korek lubang, tanam dia, tinggalkan dia di situ. Apabila kami patah balik ke tempat itu, kami tak jumpa jenazah dia. Jenazah dia tidak dijumpai. Hilang daripada tempat itu. Al-Ala Al-Hadrami, itu yang berlaku kepada dia kerana percubaan untuk memasuki percubaan untuk menyerang Parsi daripada arah laut. Kemudian apa lagi yang ada di sini? Utbah bin Ghazwan setelah dia berada di Basrah, mai ke Taus nak tolong tentera yang diperangkap oleh Parsi, berjaya selamatkan mereka, bawa semua pergi ke pos Basrah.
dia pun berniat untuk resign, berniat untuk berhenti, tak mau jadi panglima dah, nak balik ke Madinah. Sehingga selepas itu apabila keadaan jadi damai, Utbah bin Ghazwan balik ke Madinah ketika menunaikan haji, musim haji, minta izin kepada Umar, panglima tak boleh tinggal Medan tanpa kebenaran, minta izin. Umar radhiyallahu anhu bagi izin, Utbah bin Ghazwan pun balik ke Madinah, balik ke Mekah, musim haji. Minta satu meeting, dapat meeting dengan Umar, tender resignation. Utbah kata, wahai Umar, aku pun dah buat banyak dah kerja, aku nak balik, rehatlah pula di Madinah, boleh tak nak resign? Umar radhiyallahu anhu kata, wallahi la tarji'anna ila amalika. Demi Allah, tak ada pilihan lain dah wahai Utbah, melainkan hang kena balik selesaikan kerja hang. Selesaikan kerja yang yang diamanahkan kepada hang, tak ada resign, tak diterima. Alasan tua ke, alasan tak larat ke, alasan apa ke, kerja bagus. Dia jaga Basrah bagus, balik ke Basrah, sambung kerja seperti biasa. Dan ketika musim haji tu, dia dah balik, dia pun dah tak mau balik, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Utbah bin Ghazwan, supaya dia tak balik semula ke Basrah. Tapi arahan daripada Umar kena balik. Dalam perjalanan nak balik ke Basrah, dia meninggal dunia. Meninggal dunia, ketika itu Umar bersedih lah. Umar sedih sebab dia nak balik duduk di Madinah. Umar tak bagi dia balik. Umar kata hampir sambung kerja. Dia tak mau dah. Dia tak ada hati dah lah nak stay, dia nak balik. Lama dah kerja, nak balik. Akhirnya dia meninggal dalam perjalanan dan dia digantikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pergi ke Basrah. Ganti Utbah bin Ghazwan. Apabila Al-Mughirah bin Syu'bah pergi ke Basrah, itu yang berlaku cerita nanti tu. Yang kita dah cerita dah sebelum ni. Ujian yang dikenakan, dia dituduh dan sebagainya, dan dicucutkan jawatan oleh Umar selepas tu. Seterusnya. Alamak, lupa ambil ayat hari ni. Tak apa, sikit lagi. Kemudian pada tahun ke-17, tentera Islam menakluk Tustar untuk kali yang berikutnya. Sebelum tu mereka pergi ke Tustar, kita dah cerita. Ini setelah mereka membuka Qadisiyah, pergi ke Tustar, ditipu oleh Al-Hurmuzan. Hurmuzan kata, aku nak bayar fidyah kepada kamu, jizyah kepada kamu, jangan tangkap aku. Ditipu. Kemudian Hurmuzan, dia kumpul sekali lagi kekuatan, tinggal di Tustar dan tak mau bayar jizyah. Bila dia kuat, tak mau bayar jizyah. Ini kali ketiga dah dia tipu. Kali ketiga dia tipu tentera Islam, dia tak mau bayar jizyah. Akhirnya, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Musa Al-Ash'ari pergi ke Tustar untuk mengalahkan mereka. Kali ini tak boleh tipu dah. Umar pesan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, hantar tentera pergi ke Tustar, tangkap dia ataupun bunuh dia. 3 kali dah dia tipu. Tipu apa? Tipunya tipu yang biasa. Hurmuzan punya tipu, bayar jizyah, kumpul kekuatan, lawan tentera Islam. Rasa dia dah lemah, bayar jizyah sekali lagi, kumpul kekuatan, rasa dia kuat, dia lawan tentera Islam di Tustar, pusat dia. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Musa Al-Ash'ari hantar tentera untuk hancurkan dia, kalahkan dia terus. Dan tentera dihantar oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika itu dia dah menjadi kuatlah di Tustar. Banyak orang yang menyokong dia, orang-orang luar Parsi telah menyokong dia untuk mengalahkan orang Islam. Apabila sampai di Tustar, di antara tentera yang mengikut pergi ke Tustar ketika itu Al-Bara bin Malik, adik-beradik Anas bin Malik, Al-Bara bin Malik dan juga Majza'ah bin Thawr, 2 orang sahabat Nabi SAW. Mereka pergi ke situ, sampai di Tustar ada longkang besar. Kita dah baca juga sebelum ni, Parsi punya trend, kepakaran mereka buat longkang besar, orang tak boleh masuk. Ada longkang dan mereka hanya boleh cabar satu persatu untuk lawan. Mereka menghabiskan banyak hari untuk sekadar lawan, panggil musuh, lawan, panggil musuh, lawan. Dan pakar lawan ni Al-Bara bin Malik, adik-beradik Anas bin Malik. Anas bin Malik, dia pakar dalam ilmu, hafal ilmu daripada hadis daripada Nabi SAW. Al-Bara bin Malik, kepakaran dia pula main pedang. Dan Al-Bara bin Malik salah satu sahabat Nabi SAW yang doanya mustajab juga. Sama macam Al-Ala Al-Hadrami tadi. Tuan-tuan,
sebelum kita sambung ni, saya nak sentuh sikit di sini. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ini doa mereka mustajab. Apabila Allah jadikan pada diri mereka ni doa mustajab, ramai orang akan berjumpa dengan mereka untuk minta mereka doakan. Ini biasa. Apakah bererti kedudukan mereka paling hebat, paling tinggi, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin. Mungkin ya. Dan mungkin juga ada orang lain yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah jadikan sebahagian hamba-hambanya ni doa mereka mustajab. Dalam kes-kes perang beginilah. Kan contohnya Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu, doanya mustajab. Dalam kalangan sahabat Nabi SAW ni, cerita ramai ketika itu masih hidup. Zubair masih hidup, Ali masih hidup, Umar masih hidup, Abdul Rahman bin Auf masih hidup. Dia dikenali sebagai orang yang doa mustajab. Sama juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, doa mustajab. Al-Bara bin Malik, doa mustajab juga. Apabila sampai di Tustar, kepung lama dah, tak boleh nak masuk, tak boleh nak perang, orang jumpa dengan Al-Bara bin Malik. Kata kat dia, wahai Bara bin Malik, kami dengar cerita hang adalah salah satu orang yang doa mustajab. Doalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menangkan kita dalam pertempuran ini. Lalu Al-Bara bin Malik berdoa, Allahumma hzimhum wastashhidni fihi. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan jadikanlah aku mati syahid di medan ini. Dan akhirnya berterusan begitu, hanya longkang sahaja, tak boleh nak masuk. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada mereka, mereka pun jumpa satu orang yang mereka tangkap, lalu satu orang tentera musuh, mereka tangkap. Tentera musuh tu buat perjanjian dengan mereka. Lepaskan aku bagi tahu kat hangpa jalan nak masuk ke dalam. Dia pun bagi tahu kepada tentera Islam nak masuk ke Tustar satu jalan sahaja. Ikut dia punya saluran air. Ayak keluar dari mana, jalan itu sahaja nak masuk. Ada penjaga pintu tempat ayak masuk, itu sahaja jalan. Dan tentera Islam pun masuk di situ dengan di bawah pimpinan Abu Musa Al-Ash'ari pada ketika itu. Abu Musa Al-Ash'ari untuk menyerang Tustar, masuk daripada pintu air. Mereka pun tanpa takut, tanpa risau apa semua, bukan takut kena track ke apa dengan orang ni. Mereka pun berjalan ikut laluan air dengan lorong yang kecil sampai ke pintu. Apabila sampai ke pintu, kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tunggu, jangan masuk lagi sampai waktu subuh. Ketika waktu subuh, waktu musuh paling leka ketika itu. Mereka pun tunggu, apabila dekat nak masuk waktu subuh, malam, budaya orang Parsi ni mungkin mereka berseronok. Dekat subuh baru mereka tidur. Ini budaya yang ajaib tapi ramai orang buat. Sepatutnya malam libasa untuk rehat, siang untuk bekerja. Tapi malam ni berbuat macam-macam, dekat-dekat siang tu baru start tidur. Mungkin itu budaya mereka. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, serang mereka pada waktu subuh, waktu fajar. Mereka pun serang. Dan apabila mereka berjaya serang musuh, pada ketika itu, mereka berjaya pecahkan pintu dan masuk ke dalam kota dan mengalahkan ramai orang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu satu-satunya lah. Satu di antara solat subuh yang aku telah lewatkan. Kata Anas dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Fama uhibbu anna li bitilka salah humrun na'am." Kalaulah aku boleh gantikan solat subuh yang aku tertinggal ni, terlambat sampai keluar waktu, kalau aku boleh gantikan solat subuh ini dengan unta yang paling hebat, aku lagi suka solat subuh ni yang aku tertinggal. Tertinggal ada sebab. Sebab apa? Sebab waktu itu paling strategik untuk serang musuh. Sebab tu, sebagai selingan kan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengumpulkan hadis-hadis ni untuk menunjukkan yang menangguhkan waktu solat sampai waktu dah keluar kerana darurat perang, boleh. Ni salah satu dalil. Mereka serang Tustur, sahabat Nabi ramai di situ, memilih untuk serang pada waktu fajar kerana waktu paling strategik. Sama juga dengan ketika perang Khandaq. Kalau tuan-tuan masih ingat, ketika perang Khandaq, Nabi SAW dengan Umar Al-Khattab ketika itu duduk dan mereka bercakap, solat asar ke belum? Belum. Duduk berdepan dengan musuh, tak solat asar.
Nabi SAW doa, mala Allahu kuburahum nara. Allah penuhkan kubur mereka dengan api, kama syaghalatna an salatil wusta. Sebagaimana mereka telah melambatkan kita daripada solat asar. Boleh jugalah. Satu lagi dalilnya, dalil satu lagi yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW pesan kepada para sahabat sampai ke Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan solat asar melainkan sampai ke Bani Quraidah. Jalan laju-laju sampai sana baru sembahyang asar. Ada sahabat sampai lambat, dah maghrib dah, baru sembahyang asar. Kata Imam Al-Bukhari, ni 3 cerita ni. Bani Quraidah 1, Perang Khandaq 2, dan juga yang dilakukan oleh para sahabat ketika pembukaan Tustar, menunjukkan ketika darurat perang boleh solat lambat. Sambung cerita kita. Masuk ke Tustar, ada satu kota yang seorang je boleh lalu. Ada satu kawasan yang tertutup, seorang je boleh lalu. Di hujung sana, Hormuzan tunggu dekat hujung. Hormuzan tunggu dekat hujung dengan 100 mata panah. Apa dia buat? Dia tunggu sahaja. Yang pertama masuk untuk menangkap dia adalah Al-Bara' bin Malik. Adik-beradik Anas bin Malik tadi. Al-Bara' bin Malik masuk nak pergi tangkap Hormuzan. Dia panah. Dia senang lah. Dia duduk tunggu kat hujung je. Orang nak masuk, kena jalan main menghadap dia. Dia duduk belakang, dia tunggu. Siapa masuk, dia panah. Bara' bin Malik telah tewas. Masuk pula orang yang kedua, Majza'ah bin Thawr. Masuk dan juga tewas. Dia tunggu dengan panah. Lalu dia buat deal kepada mereka, bagi tahu kepada tentera Islam yang berada di situ. Katanya, aku ada 100 panah. Kamu boleh nak bunuh aku, tak ada masalah. Tapi sebelum bunuh aku, 100 orang akan mati. Aku akan gunakan setiap mata panah ni untuk panah siapa sahaja yang masuk. Sampai dah habis, hampa boleh bunuh aku. Ataupun pilihan yang kedua. Kata Hormuzan, aku boleh tinggalkan panah aku semua ni di tepi. Tangkap aku. Jangan bagi ada kesan apa-apa pun. Jangan pukul aku. Bawa balik kepada Umar Al-Khattab. Umar lah yang memutuskan hukuman yang sesuai kepada aku. Ada 2 pilihan. Dan tentera Islam ketika itu, mereka pun fikir apa yang terbaik kepada mereka. Akhirnya, pilihan yang terbaik adalah kenapa nak bunuh 100 orang. Semata-mata nak tangkap dia ni seorang. Baik, kita bagi ke Umar, Umar settlekan dia. Maka mereka pun tangkap dia. Okey, bersetuju. Kami tak buat apa-apa. Bawa balik kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang bawa baliknya? Anas bin Malik. Kira Anas ni memang barak dia betul-betul ya. Dia pergi bunuh Al-Bara' bin Malik. Adik-beradik Anas. Anas bin Malik dan juga Al-Ahnaf bin Qais ditugaskan untuk membawa Hormuzan balik kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di Madinah, Umar radhiyallahu anhu berada di masjid. Anas dan juga Al-Ahnaf bin Qais bawa Hormuzan masuk ke masjid. Sebelum tu mereka stop dulu. Dia bangga sangat sebagai raja. Dia ada buka Ahwas. Dia jadi orang paling kuat di situ selepas Yazdajir dah lari pergi ke Asfahan. Nah, pakaikan baju-baju kebesaran dia. Dia punya baju maharaja dia semua bagi pakai. Masuk jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar di masjid. Tidur seorang-seorang. Tak ada pengawal. Ketika itu, Umar berehat seorang-seorang dia. Dan bila sampai masuk ke masjid, dia tanya kepada orang ramai, mana Umar? Itu Umar yang tengah tidur. Macam tu je dia tidur. Macam tu je dia tidur. Pengawal tak ada. Pengawal tak ada. Bising-bising lah ramai. Dah bawa. Umar pun tersedar daripada dia punya tidur sekejap. Umar bangun. Umar tanya, siapa dia ni? Orang kata, dia ni lah Hormuzan yang telah membunuh ramai orang Islam. Dia mengkhianati perjanjian 3 kali. Kata nak bayar jizyah, dia kumpul kekuatan, dia serang kita balik. Akhirnya, ketika kami nak tangkap dia, dia bunuh Bara' dan juga dia bunuh Majza'ah. 2 orang dibunuh sebelum dia ditangkap. Dia buat deal untuk datang kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri dan hukum dia. Umar kata, a'udzubillahi minan nar wa asta'inu billah. Antara yang disebut oleh Umar, aku berlindung kepada Allah daripada neraka dan aku memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Umar kata, Maha suci Allah yang telah segala puji untuk Allah yang menghinakan
orang-orang begini dan memuliakan orang Islam, jangan ikut macam dia. Umar tak cakap dengan dia. Umar cakap dengan para sahabat. Tentera beritahu ke Umar, dia ada di sini ni. Dia nak jumpa Amirul Mukminin. Dia nak dihukum oleh Amirul Mukminin. Tolong settle apa nak buat kat dia. Umar kata, aku takkan cakap dengan dia, melainkan tanggal semua pakaian kebesaran, pakai macam biasa, duduk depan aku, kita sembang. Baju macam ni, jangan cakap dengan aku. Maka dia pun menanggalkan semua pakaian kebesaran dia dan duduk di hadapan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, dah duduk macam tu, soalan pertama yang ditanyakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hurmuzan ni tak erti bahasa Arab. Dia cakap Parsi. Dalam riwayat disebutkan Mughirah bin Syu'bah jadi translator. Mughirah, Umar dengan Hurmuzan. Umar terus straight to the point. Tak ada mukadimah, tak ada tanya banyak. Kata Umar Khattab, "Kaifa ra'aita wabadal ghadr wa aqibatil amr?" Wahai Hurmuzan, apakah pandangan engkau tentang mengkhianati perjanjian? Kenapa engkau mengkhianati kami dan membunuh orang Islam? Hurmuzan ni dia nak menyelamatkan diri dia. Dia mulalah gunakan dia punya strategi untuk tangguh-tangguhkan agar dia tidak dibunuh. Apa yang dia buat? Dia kata ke Umar, "Inna wa iyyakum fil jahiliyah kana Allahu khalla bainana wa bainakum faghalabnakum." Dia kata apa? Wahai Umar, Umar tanya dia, soalan pertama tadi dah clear dah. Pasal apa hang mengkhianati kami? Maksudnya Umar betul-betul marah. Dia telah membunuh orang, dia telah mengkhianati sampai-sampai tanggalkan semua baju kebesaran. Soalan pertama, pasal apa hang khianat? Hurmuzan, dia kata, wahai Umar, sesungguhnya di zaman jahiliyah dulu, Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kamu dan juga kami. Dulu kita sama-sama sesat. Apabila Allah tidak menolong kamu, kami telah menang dan mengalahkan kamu berkali-kali. Ini bangsa Parsi telah kalahkan kamu berkali-kali di zaman jahiliyah, wahai Umar. Kerana ketika itu Allah tak bersama dengan kamu. Tetapi, falamma kana ma'akum ghalabtumuna. Apabila Tuhan bersama dengan kamu, pada ketika inilah kamu mengalahkan kami. Apa poin dia? Poin dia nak sejukkan hati Umar. Nak beritahu ke Umar, Tuhan bersama dengan kamu. Dulu, masa kita sama-sama aja, kami mengalahkan kamu. Tuhan tak masuk campur dalam peperangan kita. Tetapi ketika ini, masa Tuhan bersama dengan kamu, kamu telah mengalahkan kami. Nak puji Umar. Lah kira, nak kata Umar di jalan yang lurus dan benar. Kata Umar, "Innama ghalabtumuna fil jahiliyati bijtima'ikum wa tafarruqina." Hurmuzan, dulu hampa bolehlah kalahkan kami di zaman jahiliyah. Sebab apa? Sebab hampa bersatu padu dan kami berpecah belah. Kemudian kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tak mau cerita banyak. Aku tak mau tahu hang punya ceramah, siapa menang pasal apa, kalah pasal apa. Ceritakan pasal apa berlaku pengkhianatan. Nak tahu pasal apa hang khianat je. Kata Hurmuzan, "Akhaf an taqtulani qabla an ukhbiraka." Nampak situasi tu macam tegang lah. Dia risau akan dibunuh oleh Umar pada bila-bila masa. Dia kata kepada Umar, "Wahai Umar, aku risau hang boleh bunuh aku pada bila-bila masa. Aku salah cakap, hang cantas aku dan bunuh aku. Aku risau." Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Aku takkan bunuh engkau sehingga engkau cakap dulu. Beritahu, lepas tu aku bunuh engkau. Aku tak bunuh, jangan risau. Kami jenis yang pegang janji." Kemudian, Hurmuzan kata, "Kalau begitu, aku takut kalau aku mati sebelum dapat minum. Boleh tak bagi aku minum dulu? Bagi aku minum sebelum aku dibunuh." Kata Umar Al-Khattab, "Okey, kalau begitu." Umar tak sabar ni, nak tunggu. Memang nak sebat dia dan nak bunuh dia. Satu je Umar nak tahu. Apa yang membuatkan hang berani mengkhianati berkali-kali? Itu je Umar nak tahu. Dia duk main, buang masa. Boleh tak aku minum dulu sebelum aku mati? Kata Umar Al-Khattab, "Dah, ambil, minum." Dan apabila Umar bagi kat dia, "Inni akhaf an uqtal wa ana ashrab." Dia kata, "Wahai Umar, aku bimbang," tangan dia terketak-ketak ketika tu. Dia kata, "Aku bimbang, aku akan dibunuh. Ketika aku duk minum ni, hang bunuh aku." Umar kata, "La ba'sa alaika hatta tashrabahu fa'akfahu." Umar kata, "Hang jangan risau, aku takkan bunuh hang sampai hang dah minum dan hilang dahaga."
Maksudnya Umar, cepat apa hang mau? Hang nak apa? Hang nak cakap, anda cakap tadi. Hang nak minum, nah ambil, minum. Dia kata, aku takut saya aku tengah minum, hang bunuh. Hang minum sampai kenyang dulu, lepas tu aku bunuh hang. Kemudian, dia kata, aku takut kalau aku mati, aku tak dapat nak minum dalam cawan yang bagus dah nanti. Dia punya prediction mati masuk neraka kira. Maka disebabkan itu bolehlah bagi cawan yang bagus sikit. Hurmuzan ni kira orang kata apa? Macam Kasim Baba. Dia macam-macam trik dia pakai kat Omar. Sebelum nak mati ni, sebelum nak kena hukuman, pusing punya pusing, boleh tak bagi cawan yang cantik sikit untuk aku minum. Omar kata, nah ambil cawan yang elok, hang minum dengan cawan ni. Kemudian kata dia, la hajata li fil ma innama uritu an asta'nisa bihi. Kata Umar, kata lepas Omar dah bagi dekat dia cawan yang elok dengan ayak, dia letak tepi. Kata Hurmuzan, aku tak mau minum. Aku cuma nak ni untuk mengambil masa, dalam riwayat disebut untuk dapatkan keamanan. Hang dah jamin aku selamat. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tak jamin hang selamat, aku duk tunggu jawapan. Sekarang aku duk tunggu jawapan. Pasal apa hang khianat, lepas tu aku nak bunuh hang. Kata Hurmuzan, hang dah jamin takkan bunuh aku selagi aku tak hilang dahaga. Maka aku tak mau minum ayak ni, aku tak mau hilang dahaga, hang tak boleh mungkir janji dan tak boleh bunuh aku. Umar marah. Ketika tu Umar marah, ada di situ Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, Sadaqa ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, dia cakap betul. Yang Hurmuzan cakap ni betul. Hang dah janji takkan bunuh dia sampai dia minum dan sampai hilang dahaga dan sampai dia habaq ke hang pasal apa dia buat khianat. Maka hang tak boleh bunuh dia. Kata Umar Al-Khattab kepada Anas bin Malik, Waihak ya Anas, ana uamminu man qatala majza'a wa bara'. Umar kata, celakalah engkau wahai Anas. Aku ni, takkanlah aku ni nak bagi jaminan keselamatan kepada orang yang telah membunuh Majza'ah dan juga Bara'. Kataan Umar ni menunjukkan, Anas, sekarang ni, aku dengan Bara' lagi rapat daripada hang dengan Bara'. Walaupun hang adik-beradik Bara'. Hang benarkan perkataan dia, Hurmuzan. Kata Umar, takkanlah aku nak bagi jaminan keselamatan kepada orang yang telah bunuh Bara' dan juga Majza'ah. Kata Anas bin Malik, yang aku dengar clear cut hang bagi jaminan kepada dia sampai dengan 2 syarat. Dia minum hilang dahaga, dia beritahu kat hang. Tanya orang sekeliling, semua orang kata, wahai Amirul Mukminin, itu yang kami dengar dan itu yang telah hang sebut. Akhirnya Umar pun kata dia, tak ada perkara yang boleh menyelamatkan kau wahai Hurmuzan, melainkan engkau masuk Islam, ucap syahadah masuk Islam. Kalau tidak, aku tetap akan bunuh engkau. Hurmuzan. Apa lagi? 3-4 kali dia khianat orang Islam. Sampai nak bunuh dia, dia telah membunuh 2 orang. Sampai ke Umar, Umar kata, hang boleh selamat satu jalan sahaja, ucap syahadah. Fine, ucap syahadah. Hurmuzan pun mengucap syahadah, lalu dia memeluk Islam. Kat mana kita? Dia mengucap syahadah dan memeluk Islam. Apabila dia masuk Islam, selesailah urusan dia. Dia duduk dengan Umar Al-Khattab. Lamalah dia duduk dengan Umar. Dia tak buat sebarang masalah. Rapat antara orang yang rapat dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga, tapi wallahu alam. Ini benda tricky yang saya nak cerita ni. Dia betul tak betul masuk Islam, jujur ataupun tidak, kita tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Ibnu Katsir, fahasuna islamuhu. Dia masuk Islam dan dia jadi baik. Ibnu Katsir kata dia jadi baik dalam erti kata dia tak buat jahat dah. Dia menunaikan salat dan sebagainya. Diterima ibadat dia. Cuma ada satu masalahnya. Apabila Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah bunuh Umar. Tikam Umar. Nantilah kalau sampai cerita nanti kita akan masuk lebih panjang. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar apabila Abu Lu'lu'ah bunuh Umar, Abdurrahman kata, aku nampak semalam 3 orang sedang duduk berbisik-bisik, mereka sembang, aku duduk jalan, aku dengar mereka cakap. Siapa 3 orang ni? Satu Jufainah Kristian. Yang kedua Abu Lu'lu'ah Majusi. Yang ketiga Hurmuzan Parsi yang masuk Islam. Jadi 3 orang ni, aku melihat mereka 3 orang. Abu Lu'lu'ah ni hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Jufainah Kristian dan juga Hurmuzan yang mengaku masuk Islam ni, yang masuk Islam. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, aku lihat mereka bertiga bersembang, aku jalan dekat dengan mereka, mereka terkejut, jatuh satu sabit.
Sabit tu Abdul Rahman bin Abu Bakar bagi tahu ini bentuk dia, cara dia. Kalau hampa nampak sabit begini yang digunakan untuk bunuh Umar, depa 3 orang punya kerja lah. Sebab aku melihat mereka tengah bersembang dan sabit itu berada bersama dengan mereka. Lalu ini perkataan siapa? Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan apabila mereka jumpa sabit tu seperti mana yang disebut oleh Abdul Rahman. Dan Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anhu, Ubaidullah, siapa Ubaidullah ni? Anak Umar yang dihukum sebat kerana minum arak dulu. Bawa balik dia ke Madinah, dihukum oleh Umar kerana kesalahan minum arak. Dia seorang fighter, pahlawan yang hebat. Tetapi bukanlah seperti Abdullah bin Umar yang disebut-sebut kehebatannya, waraknya, ibadatnya. Ubaidullah dia jalan channel dia lain. Dia ni mungkin baran dan sebagainya. Ubaidullah bunuh 3 orang. Dia bunuh anak perempuan Abu Lu'lu'ah yang masih kecil. Dia bunuh Jufainah. Dan dia juga bunuh Hurmuzan. Disebutkan apabila dia tikam Hurmuzan kata, La ilaha illallah. Lalu dia tikam. Jadi apa cerita Hurmuzan? Islam ke tak? Wallahu ta'ala a'lam. Riwayat menceritakan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar, mereka 3 orang berbincang sebelum Umar ditikam. Riwayat juga menceritakan apabila Ubaidullah bin Umar tikam Hurmuzan, dia mengucapkan La ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Ini isu besar. Nanti kita boleh sambunglah cerita ni bila masuk zaman Uthman. First kali isu yang Uthman kena selesaikan, nak buat apa dengan Ubaidullah? Dia bunuh 3 orang. Ali kata qisas, bunuh dia balik. Panjang-panjang ceritalah. Nanti kita boleh cerita. Sebab tu zaman Ali akhirnya dia tak dibunuh. Zaman Ali pula first kali apa yang tindakan Ubaidullah lari keluar daripada Madinah. Kerana Ali bertegas, ini qisas, mesti buat qisas. Jadi itu sedikit sebanyak yang berlaku kepada Hurmuzan yang telah mengkhianati berkali-kali tentera Islam, yang telah dibawa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan akhirnya dia mengaku memeluk Islam dan dia telah dibunuh oleh Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di mana kita baik habis cerita Hurmuzan, kemudian Yazdajir, kita ada cerita Yazdajir, apa yang berlaku kepada dia setelah keruntuhan Qadisiyah dan juga tempat-tempat lain. Yazdajir pun lari bersama dengan orang yang mengikuti dia, bersama dengan orang yang rapat, tentera-tentera yang baik dengan dia. Mereka pun pergi sehingga ke Isfahan sebab tempat lain telah pun dikuasai oleh orang Islam dan tak ada ruang untuk mereka dapat kekuasaan di situ, pergi ke Isfahan. Dan kemudian, ini sebenarnya ni tajuk untuk hari ni. Tajuk kita hari ini adalah penaklukan Iraq masuk ke Iran, iaitu Nahawan. Tapi masalah dia, kita dah cerita dekat sejam lebih, Nahawan tak masuk-masuk lagi. Kalau kita masuk tajuk ni, nanti jadi panjang pula kan. Macam mana ni? Majlis Syura nak sambung ke nak berhenti? Baru nak sampai tajuk yang sepatutnya kita masuk pada hari ini, penaklukan Iran. Ngam-ngam sejam tajuk tak masuk lagi. Ni baru nak masuk tajuk. Intro, saya tengok kat mana part yang best. Baik. Intro sikit Setelah Qadisiyah, mereka berjaya menguasai Qadisiyah dan kawasan-kawasan setempat. Akhirnya, tentera Parsi, mereka bergerak meninggalkan Kufah, meninggalkan Baghdad untuk pergi ke kawasan Iran. Iraq tak membantu mereka dah. Jauh mereka pergi ke Isfahan dan sebagainya. Dan mereka mengumpul kekuatan di tempat yang namanya Nahawan. Nahawan ni sempadan Iraq dengan Iran lah. Lepas Iraq masuk sedikit ke Iran, di Nahawan. Dan pengkaji sejarah kata peristiwa ni berlaku pada tahun 21 Hijrah. Yazdajir mengumpulkan kekuatan, dia dah lari dah. Dia kumpulkan kekuatan, bawa sebanyak mungkin tentera untuk jaga border Iran. Iraq dah jatuh dah. Jadi, apa yang mereka nak buat sekarang? Pilihan yang mereka ada sekarang untuk cuba kuasai semula Iraq. Dulu Rom dengan Parsi lawan. Syam adalah titik tengah. Kadang-kadang Rom kuasai mereka, lepas tu kadang-kadang Parsi kuasai mereka. Sekarang
Syam dah dikuasai oleh orang Islam. Kawasan jajahan Parsi pula, Baghdad, Kufah, Mosul, Qadisiyah, semua orang Islam dah ambil. Sekarang nak masuk ke Iran. Pergi ke Nahawan. Dan di Nahawan, tentera Parsi dipimpin oleh Fairuzan. Fairuzan tentera panglima lama daripada dulu. Dia dah lari pergi ke situ dan dia tinggal di situ dan ramai. 150,000 orang. Ramai berkumpul di situ. Sentimen yang mereka hidupkan, apa sentimen yang mereka hidupkan? Omar mesti dibasmi. Omar telah melampaui batas. Muhammad jadi nabi lama. Okay, Muhammad jadi nabi lama. Tapi Muhammad tak lakukan perkara ini. Muhammad tidak datang dan menyerang negeri kita. Abu Bakar juga menjadi khalifah. Tetapi Abu Bakar tidak datang dan tidak menyerang dan menjatuhkan kawasan kita. Tak datang sampai ke sini menghancurkan kerajaan kita. Tetapi apa yang dibuat oleh Umar telah melampaui batas. Umar cuba datang, dia telah menghilangkan semua kekuasaan kita. Kalau dibiarkan Umar, yang ada ni pun akan habis juga. Dah lah habis segala kawasan Iraq. Sekarang yang ada dekat Iran, Isfahan yang paling hujung dan juga kawasan asal Nahawan ni kalau kita biarkan, runtuh teruslah api Parsi. Tak ada siapa dah akan ikut jalan Parsi. Dia akan kuasai semua sekali. Jadi tak ada pilihan, melainkan mereka mesti siapkan kumpulan yang paling kuat, serang umat Islam di Kufah dan serang mereka di Basrah, halau mereka balik semula ke Mekah. Perang ni lain dah. Yang awal-awal kita cerita dulu, peringkat awal peperangan, apa tujuan Parsi? Tujuan Parsi untuk menguasai kawasan mereka. Untuk tunjukkan kekuatan yang ada pada mereka. Itu kekuatan mereka. Tapi pada tahap ini, Parsi hanya ada satu pilihan saja, iaitu untuk halau tentera Islam. Baliklah negeri hampa, jangan kacau kami nak tempat kami je. Nak halau mereka balik. Dan moral mereka dah down. Qadisiyah menyebabkan Yazdajir, raja sendiri lari. Setelah mereka berjaya kepung tentera Al-Ala Al-Hadrami di Tustar, dah kepung dah, boleh menang. Tiba-tiba datang bantuan daripada luar, berjaya membebaskan tentera itu daripada kepungan Parsi. Moral mereka down. Ini pilihan terakhir, iaitu mempertahankan Nahawan. Dan berita ini dihantar kepada Umar Al-Khattab bila dengar Parsi tengah berkumpul di Nahawan. Panglima tentera di Kufah pada ketika itu, Abdullah bin Itban di Kufah. Abdullah bin Itban. Macam mana dia boleh masuk dalam frame jadi panglima? Kalau tuan-tuan ingat, kita cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia telah dituduh tidak melakukan keadilan, kan? Dia bahagi harta tak sama rata, dia tak buat keadilan kepada rakyat, dia tak ikut orang pergi perang. Orang tuduh dia dengan tuduhan palsu. Dia doa dan dengan doa dia tu orang yang tuduh itu jadi tua dan juga mengorak perempuan. Kita dah cerita dah kan? Saya pun tak mau sambung bab tu. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas balik, dia diganti oleh Abdullah bin Itban. Abdullah bin Itban tulis surat kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, kumpulan tentera paling besar Parsi, semua mereka berkumpul di Nahawan untuk serang kita serentak. Untuk halau kita keluar daripada Basrah dan daripada Kufah. Aku berada di Kufah. Apa nak buat? Hantar surat tu melalui Qarib bin Dhafar. Qarib bin Dhafar pergi kepada Umar Al-Khattab yang berada di Madinah. Bila sampai di Madinah, surat dihantar daripada Abdullah bin Abdullah. Umar kata, siapa yang hantar ni? Dia kata, nama aku Qarib. Nama hang Qarib. Bapa hang nama apa? Bapa aku nama Dhafar. Umar kata, kalau begitu, Dhafrun Qarib. Kalau begitu, kemenangan akan datang dengan cepat. Cepat kita akan menang. Tafa'ul. Artinya, nama hang Qarib bin Dhafar. Artinya, kemenangan akan cepat datang kepada kita. Tafa'ul. Dan Umar juga dapat maklumat yang sama daripada panglima tentera di Baghdad pada ketika itu. Di Basrah pada ketika itu menyampaikan perkara yang sama. Baghdad pula dah. Di Basrah pada ketika itu perkara yang sama bagi tahu kepadanya yang mereka sedang bersedia untuk mengalahkan umat Islam. Jadi Umar dapat dua sumber memberitahu perkara yang sama di Kufah dan juga di Basrah.
kumpulan Parsi sedang menyiapkan tentera untuk mengalahkan umat Islam. Nanti kita sambunglah cerita ni. Cerita ni panjang juga. Kita boleh sambung dalam kelas yang akan datang. Cuma saya nak sentuh satu lagi, last kali. Apa maksud tafa'ul? Ni satu benda yang untuk kita ambil pengajaran. Bila Qarib bin Dhafar datang kepada Umar Al-Khattab bagi surat. Ni tentera musuh sedang berkumpul beramai-ramai nak kalahkan kita, nak serang kita. Umar kata apa? Hang nama siapa? Nama aku Qarib. Bapa hang nama siapa? Bapa aku nama Dhafar. Dan apabila Umar dengar nama dia dengan nama bapa dia, Umar kata kalau begitu Dhafar Qarib. Detik kemenangan dekat nak sampai dengan kita. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya tafa'ul. Tafa'ul artinya kita menganggap itu adalah gambaran yang baik. Ataupun kita menganggap sesuatu itu adalah isyarat-isyarat yang baik. Itu tafa'ul. Dalam Islam, tafa'ul ni bagus. Perkataan-perkataan yang baik, bagus. Tetapi tasya'um, sial, tak bagus. Ini dua benda berbeza. Tengok satu isyarat, kita anggap itu sial, ini tak ada dalam Islam. La tirah, kata Nabi SAW. Arab jahiliah anggap sial paling besar, tiga benda lah. La tirah fid dabah, walal mar'ah, walal dar. Mereka anggap adanya sial pada binatang tunggangan, pada perempuan dan juga pada rumah. Nabi SAW kata la tirah, tak ada sial pada tiga-tiga perkara yang kamu anggap sial ni, tak ada. Itu Arab jahiliah punya kepercayaan. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah tafa'ul. Tafa'ul, nampak isyarat-isyarat, kita sebutkan perkataan yang baik dan kita anggap itu adalah perkara-perkara yang baik. Orang Islam dia kena macam tu. Sebab tu bawa khabar tu adalah Qarib bin Dhafar. Umar kata kalau begitu, ini tanda adalah jalan kita ini kemenangan akan cepat datang. Nabi SAW ada diberi 3 pilihan jalan. Nabi pilih jalan yang sahal. Dengan nama itu akan mudah mereka berjalan. Demikian juga, kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah cerita dulu, apabila Nabi SAW nak tulis perjanjian Hudaibiyah. Sampai cerita yang Uthman radhiyallahu anhu telah dibunuh. Maka datang Suhail untuk tulis perjanjian. Daripada jauh, Suhail datang. Nabi tengok, Nabi tanya para sahabat, siapa yang datang? Quraisy hantar siapa? Quraisy hantar Suhail. Nabi kata, sahalallahu lakum. Suhail yang datang. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kamu. Ini semua tafa'ul. Jadi dianjurkan oleh agama, kita melihat apa-apa sahaja tanda, kita menganggap dia baik dan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan tidaklah menganggap sial apa-apa perkara yang perkara-perkara yang berlaku, ujian Allah Subhanahu Wa Taala, musibah yang Allah timpakan kepada sebahagian manusia. Islam tidak menganggap itu adalah sial. Jadi saya ingat saya berhenti takat ni dulu. Nanti kelas akan datang kita masuk lebih lanjut tentang penaklukan negeri Iran bermula daripada Nahawan. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, kita tangguh majlis pada hari ini untuk kelas yang akan datang, insyaAllah. Tak ada kot lah. Ini pun tafa'ul juga. Tak ada soalan, kita boleh tidur awal. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Masa penaklukan Kenawan dan sebagainya itu, adakah itu pengaruh Syiah kuat ataupun memang dah ada pengaruh Syiah di situ? Ataupun mereka adalah orang-orang kafir? Okay, soalan ni susah sikit sebab kena define dahululah apa yang dimaksudkan dengan Syiah. Baik. Pada zaman Abu Bakar dan juga zaman Umar Al-Khattab. Okey, terutamanya pada zaman Abu Bakar. Asalnya, ideologi yang menganggap Ahlul Bait paling layak menjadi pemerintah, ideologi itu ada sebelum Abu Bakar dilantik. Pemikiran begitu ada sebelum Abu Bakar dilantik.
Kerana itulah ada dialog di antara Abbas dengan Ali radhiyallahu anhu, siapa yang patut menjadi khalifah. Siapa yang tanya Nabi, siapa patut jadi khalifah sebelum Nabi wafat. Kata Ali, aku takkan tanya. Takkan tanya. Abbas suruh tanya. Ali kata, aku takkan tanya. Sebab kalau Nabi SAW bagi, dapatlah kat kita, Ahlul Bait. Tapi kalau Nabi tak bagi, sampai kiamat takkan ada siapa-siapa pun lantik kita jadi khalifah. Barangkali Ali tahu, kalau tanya, confirm Abu Bakar adalah pilihan. Memang Ali pun tahu Abu Bakar paling layak pada ketika itu, lebih baik jangan tanya. Sebab kalau tanya, Nabi kata bukan Ahlul Bait, maksudnya Ahlul Bait tak boleh jadi pemerintah sampai bila-bila. Jangan tanya, lebih baik duduk diam. Itu di zaman Nabi SAW masih hidup. Kemudian apabila Nabi wafat, Ahlul Bait mereka lambat bai'ah. Lambat bai'ah kerana menguruskan jenazah Nabi SAW. Ketika itu timbul orang yang cakap-cakap yang mungkin mereka tak bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar. Timbul rasa-rasa begitu. Sehingga kan apabila Ahlul Bait panggil Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bincang, Omar kata, aku ikut sekali nak pergi. Kita ikut sekali. Sebab Omar tak puas hati. Pasal apa? Dia lambat bai'ah. Semua orang Islam, Muhajirin, Ansar telah pun memilih Abu Bakar. Kenapa Ahlul Bait masih tak pilih lagi? Abu Bakar kata, tak apa Omar, hang duduk. Aku pergi settle dengan mereka. Aku pergi duduk, bincang. Dan Ali beritahu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukanlah tujuan mereka tak nak bai'ah Abu Bakar, tapi lambat bai'ah, menguruskan jenazah Rasulullah. Dan mereka terkilan kerana perbincangan tu mereka tak turut serta. Mereka tak turut serta dalam perbincangan itu, jadi telah pun dipilih Abu Bakar. Itu sahaja urusan mereka dan mereka bai'ah Abu Bakar. Jadi isu dah tak ada dah. Daripada zaman Abu Bakar dilantik, di kalangan para sahabat, jelas bahawa orang paling layak adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah kematian ataupun Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia pun tak ada orang beza pandangan dah. Apabila Abu Bakar nak Umar, maka Umar telah dipilih. Tak ada orang beza pandangan. Jadi, masa tu ada Syiah ke tak? Tak ada. Masa tu yang ada adalah Majusi. Tentera Islam pada ketika itu, wala dan bai'ah mereka semua adalah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sama ada panglima-panglima di Syam, wala kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Panglima di Kufah, ataupun di Basrah, ataupun di Yaman, semua wala hanya kepada Umar. Tak ada beza pandangan pada ketika itu. Dan yang memerangi mereka pada ketika itu, semua adalah kafir. Zaman Abu Bakar lawan murtad. Zaman Umar lawan Rom dan juga Parsi. Itulah yang berlaku pada zaman Umar. Perang sesama Islam hanya berlaku setelah 6 tahun pertama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada ketika itu adanya Khawarij. Ada Khawarij yang tak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Mereka menyerang Sayyidina Uthman, kepung dan juga serang dia. Di situ mula berlaku. Jadi balik kepada soalan, di zaman Umar tak ada Syiah. Tak ada Syiah. Yang ada adalah Majusi betul di negeri Parsi pada ketika itu. Nanti kita, kalau ada masa, nanti kita boleh ceritakan lagi tentang apa kaitan mereka dengan Syiah. Sebahagian ghulatus Syiah, ekstremis Syiah yang sampai ke tahap anggap Ali itu Nabi. Apa kaitan mereka dengan Majusi dan sebagainya. Kaitan dengan Abu Lu'lu'ah, kenapa sebahagian Syiah menyukai Abu Lu'lu'ah dan sebagainya. Ini semua nantilah kita akan cerita pada sesi-sesi yang akan datang insyaAllah. Saya rasa kita berhenti dulu kot lah insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat mengambil manfaat daripada kelas pengajian kita yang telah berhenti lama ni. Dan mudah-mudahan selepas ni kita boleh kerapkan lagi lah frekuensi kita punya kelas. Mungkin 2 minggu sekali bersama dengan kelas-kelas Australia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.